Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, ya Makkah Mukarramah, tanah suci Makkah, ya Makkah Mukarramah. Panggilan haji. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya dapat kita mengadakan program lambaian Kaabah peringkat sekolah SMKPK Setapak. InsyaAllah, memandangkan sekarang ini kita terkesan akibat wabak yang melanda dunia iaitu COVID-19, namun kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menjayakan program sebegini walaupun dalam keadaan norma baru. Pertamanya, kami dari Panitia Pendidikan Islam ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Pengetua, Puan Hajah Zaidah binti Mahdi di atas keizinan, kebenaran serta kepercayaan beliau terhadap kami selaku Panitia Pendidikan Islam bagi menjayakan program ini. Terima kasih Puan Hajah. Semoga program ini dapat memberikan impak maksimal dalam persediaan serta menanam cinta kita untuk mengunjungi Baitullah dan menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah Al-Mukarramah suatu hari nanti. Selain itu juga adalah menjadi salah satu objektif sasaran kami kepada murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 bagi topik haji dan umrah memenuhi silibus persediaan SPM nanti. Baiklah, program lambaian Kaabah ini kami bahagikan kepada 2 fasa, iaitu fasa yang pertama adalah pada hari ini 7 Disember sehingga 11 Disember 2020, dengan kami sajikan kepada semua murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 berkaitan dengan program Maya Haji, pertandingan memakai ihram, tazkirah haji dan kuis lambaian Kaabah. Manakala fasa kedua pula akan kami sajikan dengan program praktikal haji apabila sekolah kita dibuka nanti, insya-Allah. Baiklah murid-murid, insya-Allah banyak hadiah yang menarik bakal anda menangi apabila menyertai aktiviti dan program lambaian Kaabah pada tahun ini. Tanpa berlengah masa, marilah kita teruskan program tayangan program Maya Haji dengan kami paparkan tentang rukun-rukun menyempurnakan ibadah haji. Dengan segala hormatnya, dijemput untuk menonton. Selamat menonton dan selamat beramal. Assalamualaikum. Dan haji telah tiba lagi, menulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan terangkan perkara berkenaan dengan niat ihram dalam mengerjakan haji dan juga umrah. Sebelum itu, Ustazah terangkan maksud ihram. Ihram itu asal maknanya ialah mengharamkan atau melarang. Dan ihram dalam ibadah haji ataupun umrah ini ialah bermaksud suatu keadaan yang ada pada orang yang sedang mengerjakan haji atau umrah, bermula pada ketika dia berniat mengerjakannya dan berakhir pada ketika tahallul. Jadi sebab dinamakan ihram ialah diharamkan beberapa perkara ketika dalam ihram itu. Baik,
Ustazah mulakan. Sebelum seseorang itu berniat ihram, sama ada dia nak mengerjakan haji atau umrah, dia terlebih dahulu perlulah memakai kain ihram ataupun berpakaian ihram. Dan apabila dia telah memakai ihram dan telah berniat mengerjakan haji dan umrah dengan lafaz niat ihram tadi, maka ketika itu bermulalah haram bagi dia melakukan beberapa perkara larangan selama dia memakai ihram ataupun selama dia berihram. Yang sebelum itu harus dilakukan, tapi apabila dia telah berniat ihram dan juga telah memakai kain ihram, maka dia haram melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram. Nanti Ustazah akan jelaskan apakah perkara-perkara yang dilarang semasa ihram. Baik, pakaian ihram bagi jemaah lelaki ialah 2 helai kain lepas. Apa maksud kain lepas? Itu kain yang tidak berjahit dan tidak bercantum. Selai dipakai sebelah bawah untuk menutup aurat antara besar lutut, manakala selai lagi dibuat sebagai selendang untuk menutup bahagian badan. Dan pakaian ihram untuk jemaah wanita pula ialah pakaian yang dapat menutup semua badannya kecuali muka dan tapak tangan. Atau lebih mudah Ustaz terangkan, iaitu pakaian ihram bagi wanita ini lebih senang seperti pakaian yang dia berpakaian seperti dalam solat. Ya. Dan biasanya bagi jemaah daripada Malaysia, ketika ihram, jemaah wanita akan memakai telekung, ya, yang lebih mudahlah untuk menjaga aurat dia. Dan untuk kain ihram ini disunatkan berwarna putih. Jadi kalau kita lihat ada yang pakai selain daripada putih, tidak ada masalah. Sunatnya adalah berwarna putih. Baiklah, Ustazah berikan lafaz niat ihram umrah. Lafaz niat ihram umrah ialah nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Manakala niat ihram haji pula, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, sahaja aku berniat haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Selanjutnya Ustazah akan terangkan tentang perkara-perkara yang dilarang semasa ihram. Pertama, menutup kepala atau sebahagian daripadanya bagi jemaah lelaki seperti memakai songkok, serban dan sebagainya, tetapi tidak menjadi larangan sekiranya berteduh di bawah naungan pokok atau payung. Kedua, memakai pakaian bersarung sama ada berjahit atau sebagainya bagi lelaki seperti seluar, baju, sarung kaki dan semua jenis pakaian berjahit yang dijadikan sebagai sarung. Yang ketiga, menutup muka dan tapak tangan bagi jemaah wanita. Yang keempat, memakai sarung tangan sama ada lelaki ataupun wanita. Yang kelima, memakai bau-bauan sama ada di badan atau pakaian atau pada makanan, minuman atau menghisapnya ke dalam hidung. Keenam, memakai minyak rambut di kepala atau janggut. Ketujuh, menanggalkan rambut atau menghilangkan mana-mana bulu di anggota badan. Kelapan, mengerat atau memotong kuku kaki atau tangan walaupun sebahagian sahaja daripadanya. Kesembilan, mengerat, menebang atau mencabut segala tumbuh-tumbuhan yang sedang hidup sama ada tumbuhan itu pokok kayu ataupun rumput milik orang ataupun tumbuh meliar. Kesepuluh, memburu binatang yang halal dimakan atau membinasakannya sama ada dengan cara membunuh, memukul, menjerat atau menangkap, atau dengan apa cara yang menyakiti binatang-binatang itu, malah memanjat atau mengejutkan binatang itu pun haram hukumnya. Ke-11, bersetubuh atau berjima. Ke-12, melakukan perkara-perkara pendahuluan untuk bersetubuh seperti bercium-ciuman, berkucup-kucupan yang menaikkan nafsu syahwat. Dan yang terakhir, akad nikah sama ada ijab atau kabul untuk diri sendiri atau mewakili orang lain.
Setelah selesai mandi dan berwuduk, bakal haji hendaklah memakai pakaian ihram. Bagi bakal haji lelaki, disunatkan memakai 2 helai kain ihram yang berwarna putih dan tidak berjahit. Manakala bagi bakal haji wanita pula, disunatkan memakai jubah dan tudung berwarna putih. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Wukuf bermaksud berhenti atau berada di padang Arafah pada masa yang ditetapkan. Wukuf di Arafah bermaksud mesti berada di Arafah walaupun seketika dalam sebarang keadaan dari masa gelincir matahari iaitu masuknya waktu zuhur pada 9 Zulhijjah sehingga sebelum fajar hari nahar 10 Zulhijjah. Arafah letaknya di luar tanah haram dan jaraknya dari Mekah lebih kurang 12 batu atau 18 kilometer. Para jemaah haji tidak semestinya berada di padang Arafah sepanjang masa yang tersebut kerana sahlah berhenti di situ, yakni padang Arafah, walaupun sebentar sahaja pada masa yang disebutkan tadi. Manakala masa yang terbaik bagi melaksanakan ibadah wukuf di Arafah ini ialah sebahagian hari ke-9 dan sebahagian malam ke-10 Zulhijjah. Hari Arafah antara hari yang dimuliakan oleh Allah kerana ketika itulah berkumpulnya semua jemaah haji dalam keadaan penuh khusyuk mengabdikan diri kepadanya. Mereka menadah tangan berdoa supaya dosa mereka diampunkan dan segala amalan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari Arafah ialah peluang terbaik untuk menumpukan sepenuh hati beribadah kepada Allah kerana padang Arafah antara tempat yang paling mustajab doa. Jemaah haji juga sentiasa menghabiskan masa mereka untuk membaca Al-Quran, berwirid, berzikir, solat sunat dan bermuhasabah diri. Bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk menunaikan haji, dianjurkan supaya berpuasa pada hari jemaah berwukuf di Arafah kerana peluang daripada Allah sentiasa diberikan kepada mereka yang berada jauh di ufuk dunia. Hari itu antara hari yang digemari oleh isteri baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Panggilan haji telah tiba lagi menunaikan ibadah. Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kita diberi kesempatan untuk menambah ilmu kita walaupun kita tidak boleh ke sekolah kan. Okey. Jadi pada kali ini kita akan membicarakan tentang tawaf. Okey. Untuk permulaan kita akan tengok dulu
apa yang dikatakan dengan tawaf ataupun maksud tawaf itu sendiri. Okey, tawaf merupakan perbuatan mengelilingi Kaabah di Masjidil Haram sebanyak 7 pusingan, bermula di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir pada penjuru yang sama dengan syarat-syarat tertentu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu merupakan takrif ataupun pengertian kepada tawaf. Okey, tawaf ni merupakan salah satu kepada rukun haji dan umrah, yang mana sekiranya tawaf rukun tidak dilakukan, maka sesuatu ibadah haji ataupun ibadah umrah tersebut tidak sah, atau tidak sah. Okey, jadi dalam ibadah tawaf ada beberapa jenis tawaf. Dekat sini kita gariskan ada 4 jenis tawaf. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, tawaf yang pertama dipanggil sebagai tawaf kudum. Yang mana tawaf kudum ni merupakan tawaf selamat datang. Yang mana kalau orang pergi melakukan ibadah haji ataupun umrah, okey, dia akan memulakan tawaf dia dengan dipanggil sebagai tawaf kudum, apabila dia baru sampai tu. Okey, seterusnya tawaf yang kedua dipanggil sebagai tawaf ifadah. Tawaf ifadah ni merupakan tawaf rukun, tawaf rukun yang ada pada ibadah haji dan ibadah umrah lah. Okey, dan yang seterusnya jenis tawaf yang ketiga iaitu tawaf wida, dan ada juga kita sebut dia sebagai tawaf wada. Tawaf wada ni merupakan tawaf yang dilakukan pada akhir apabila jemaah haji ataupun umrah ingin pulang ke tempat asal dia, dia akan melakukan tawaf wida, yang mana tawaf ini dipanggil sebagai tawaf selamat tinggal. Okey, seterusnya tawaf yang keempat iaitu tawaf sunat, yang mana tawaf ni boleh dilakukan pada bila-bila masa. Okey, seterusnya kita akan bicarakan tentang bacaan semasa tawaf. Okey, untuk bacaan semasa tawaf, dia tak ada bacaan yang wajib bagi ibadah tawaf ni, tetapi dalam kebanyakan orang, dia ada bacaan-bacaan yang sering dibaca semasa tawaf. Antaranya iaitu talbiyah. Okey, talbiyah ni kita selalu dengar kan, kalau kita tengok TV, kita tengok jemaah-jemaah selalu baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Okey, itu dipanggil sebagai talbiyah. Okey, itu bacaan yang pertama. Selain daripada talbiyah, kita boleh juga membaca zikir, selawat, berdoa dan sebagainya, lagi benda-benda yang baiklah kan. Doa yang baik, zikir pun semestinya yang baiklah. Biasanya zikir semasa tawaf ni orang akan baca zikir yang berlainan bagi setiap pusingan, sebanyak 7 pusingan tu maksudnya 7 zikir yang berbeza. Okey, seterusnya kita akan membicarakan tentang syarat-syarat tawaf. Okey, syarat-syarat tawaf ni boleh tahan juga banyak dia. Okey, antara syarat-syarat tawaf tersebut adalah yang pertama, mestilah menutup aurat, suci daripada hadas, yang mana mesti kekal berada dalam keadaan berwuduk. Yang seterusnya, suci daripada najis pada badan dan pakaian. Dilakukan sebanyak 7 pusingan. Seterusnya, mula dan berakhir di Hajarul Aswad dan berada pada Kaabah. Kaabah tu berada di sebelah kiri kita, yang mana dada kita ni tidak boleh berpusing-pusing, berpusing-pusing ke kiri dan ke kanan. Maksudnya dada kita berada di keadaan setentang, yang mana Kaabah berada di sisi bahu kiri kita. Okey, dan syarat yang terakhir ialah dilakukan di dalam Masjidil Haram dan di luar daripada Kaabah. Kita tidak boleh melakukan tawaf ni di dalam Kaabah. Dan laluan kepada
tawaf ni kita tidak boleh masuk di kawasan Hijr Ismail dan makam Ibrahim. Okey, seterusnya dalam melakukan tawaf kita mesti juga menjaga syarat-syarat ihram. Yang ni bagi orang yang melakukan tawaf rukun lah. Tawaf rukun, bila kita melakukan tawaf rukun, kita kena juga jaga syarat ihram. Okey, antara syarat-syaratnya ialah tidak boleh kita memakai wangi-wangian, dan bagi lelaki tidak boleh berpakaian yang berjahit ataupun kasut yang bertutup, dan khusus bagi perempuan dilarang sama sekali untuk menutup bahagian muka. Okey, akhir sekali kita akan sebut sedikit tentang persoalan yang timbul. Okey, biasanya dalam melakukan tawaf ni, persoalan yang biasa orang tanya adalah tentang batal wuduk, batal wuduk semasa melakukan tawaf. Okey, dalam hal ini, okey, jika kita terbatal wuduk dengan sebab syarak, contohnya seperti kita terkentut dan sebagainya yang lain, contohnya kita pergi buang air ke apa. Okey, jadi kita perlu untuk berwuduk kembali dan terus sambung pusingan tawaf kita tanpa kita ulang balik daripada pusingan yang pertama. Maksudnya kalau kita terbatal wuduk pada pusingan yang ketiga, kita pergi berwuduk dan kita sambung pusingan tersebut kembali. Okey, dan bagi satu lagi hal berkaitan dengan batal wuduk semasa tawaf ni, contohnya macam sekiranya tersentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, dikira macam mana? Okey, jadi bagi mazhab tempatan di Mekah, mereka menggunakan fatwa bahawasanya wuduk tidak akan terbatal sekiranya kita tersentuh antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tu bukan dengan syahwat. Selagi mana kita tersentuh tu bukan dengan syahwat, okey, dia tidak dikira wuduk kita tidak terbatal, dikira wuduk kita tu tidak terbatal. Okey, jadi kita bolehlah meneruskan pusingan kita sehingga 7 walaupun kita tersentuh antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Okey, cukup sampai situ saja. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terkurang datangnya daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibadah panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, ya Makkah Mukarramah, tanah suci Makkah, ya Makkah Mukarramah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan terangkan kepada murid-murid semua mengenai ibadah sa'i. Apa dimaksudkan dengan sa'i? Sa'i ialah berjalan kaki ulang-alik bermula dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dari Safar ke Marwah dikira 1 kali dan Marwah ke Safa dikira 1 kali. Begitulah seterusnya sehingga cukup 7 kali yang mana berakhir di Bukit Marwah. Jarak Safa ke Marwah lebih kurang 550 meter. Dan jika dicampur jarak jalan kaki semasa mengerjakan sa'i, iaitu hampir 4 kilometer. Maknanya, untuk menyempurnakan sa'i memerlukan kekuatan fizikal kerana kita berjalan kaki sejauh itu. Bagi yang tidak mampu, boleh diupah orang atau menolak menggunakan kerusi roda, yang mana kini
Di tingkat 1 ada disediakan perkhidmatan skuter bateri yang boleh disewa oleh jemaah untuk menyempurnakan sa'i. Baiklah. Sekarang saya ingin menerangkan tentang cara melaksanakan sa'i ini. Mula-mula kita berdiri di Bukit Safa. Badan kita, yang ini hadapkan badan kita ke arah Kaabah. Kemudian kita mengangkat kedua belah tangan kita sambil melaungkan Allahu Akbar. Dan selepas itu, mula kita turun daripada Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. Semasa berjalan, kita akan melalui kawasan yang ditandakan dengan lampu hijau. Ingat, ketika kita berjalan di kawasan lampu hijau itu, jemaah lelaki disunatkan untuk berlari-lari anak. Sementara jemaah wanita tidak disunatkan untuk berlari anak, sekadar berjalan dengan sedikit pantas. Seterusnya, adakah ada bacaan khusus yang wajib dibaca semasa sa'i? Jawapannya adalah tidak ada bacaan wajib semasa sa'i. Tetapi jika kita mahu membaca doa yang ada di dalam buku panduan umrah ataupun haji, okey, tidak ada masalah. Dan jika kita mahu melafazkan doa dalam bahasa Melayu, bahasa kita, itu adalah lebih baik. Apa yang penting, kita tahu apa yang kita pohon dan berdoa. Malah ketika sa'i antara saat dan tempat makbul untuk berdoa. Jadi ketika kita melakukan ibadah sa'i, banyakkan berdoa. Baiklah. Di sini saya ingin menerangkan persoalan-persoalan yang timbul ketika melakukan ibadah sa'i.
لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar berkenaan rukun haji yang kelima, iaitu bercukur atau bergunting. Baiklah, apakah pengertian bercukur atau bergunting? Pengertian bercukur ialah menanggalkan atau menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala menurut syarat-syarat sahnya. Apakah syarat sahnya? Syarat sahnya ialah yang pertama, masuk waktu. Yang kedua, rambut di kepala. Yang ketiga, tidak kurang 3 helai rambut. Baiklah, bilakah waktu yang sesuai untuk bercukur? Bercukur hendaklah dilakukan selepas separuh malam pada malam 10 Zulhijjah bagi orang yang mengerjakan haji dan tidak ada waktu luput untuk melakukannya. Manakala masuk waktu bercukur bagi orang yang mengerjakan umrah ialah selepas selesai sa'i. Nota tambahan. Pertama, afdal bercukur atau menggunting rambut sendiri terlebih dahulu sebelum melakukannya untuk orang lain. Kedua, hujung rambut juga dikira sah untuk bergunting. Ketiga, boleh bercukur atau menggunting rambut sendiri atau rambut orang lain apabila telah masuk waktunya. Keempat, ketika bergunting jemaah haji wanita hendaklah menjaga auratnya. Kelima, jemaah haji juga boleh bergunting di mana-mana tempat yang difikirkan sesuai. Keenam, bagi jemaah haji lelaki yang botak licin, sunat melalukan mata pisau atau gunting di atas kepala. Ketujuh, sekiranya rambut tumbuh walaupun sedikit, iaitu wujud tanda kehitaman di kepala, wajib dicukur. Kelapan, jika dia mengetahui bahawa rambutnya sempat tumbuh selepas dicukur kali pertama, sunat dicukur rambutnya untuk kedua-duanya, iaitu haji dan umrah. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan mempelajari apakah maksud tahallul. Tahallul ialah melepaskan diri daripada larangan haji. Tahallul awal adalah terhasil apabila jemaah haji selesai mengerjakan 2 daripada 3 perkara. Pertama, melontar di Jamrah Kubra 10 Zulhijjah. Kedua, tawaf rukun dan sa'i. Ketiga, bergunting atau bercukur. Nota tambahan. Jemaah haji yang telah tahallul awal boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram, kecuali 3 perkara. Pertama, nikah. Kedua, mukaddimah hubungan kelamin. Ketiga, bersetubuh. Tahallul tsani terhasil apabila telah selesai mengerjakan semua amalan berikut. Pertama, melontar di Jamrah Kubra 10 Zulhijjah. Kedua, tawaf rukun dan sa'i. Ketiga, bergunting atau bercukur. Nota tambahan. Setelah selesai tahallul tsani, tiada lagi larangan ihram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya, kita akan mempelajari tentang rukun haji yang keenam, iaitu tertib. Rukun haji hendaklah dikerjakan dengan tertib pada kebanyakan rukun. Didahulukan niat ihram daripada rukun-rukun lain, didahulukan wukuf daripada tawaf ifadah, dan didahulukan tawaf daripada sa'i. Begitu juga bercukur atau bergunting boleh dilakukan selepas wukuf apabila telah masuk waktu dan sebelum tawaf rukun. Tetapi sa'i haji boleh dikerjakan sebelum wukuf dan tawaf rukun bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad dan qiran, iaitu selepas tawaf kudum. Pertama, haji tamattu'. Tertibnya ialah: yang pertama, niat ihram haji. Kedua, wukuf. Ketiga, bercukur. Keempat, tawaf haji. Dan kelima, sa'i haji.
Haji tamattu' kedua, tertibnya ialah pertama niat ihram haji, kedua wukuf, ketiga tawaf haji, keempat sa'i haji, kelima bercukur atau bergunting. Ketiga, haji ifrad dan qiran. Tertibnya ialah niat ihram haji yang pertama, yang kedua tawaf kudum atau sa'i haji, yang ketiga wukuf, yang keempat bercukur, yang kelima tawaf haji, yang keempat haji ifrad dan qiran. Tertibnya ialah yang pertama niat ihram haji, yang kedua tawaf kudum atau sa'i haji, yang ketiga wukuf, yang keempat tawaf, yang kelima bercukur atau bergunting. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berikut adalah tayangan Maya Haji dengan kami tunjukkan bagaimana cara-cara haji, rukun-rukun haji dilaksanakan. Semoga info berbentuk tayangan tadi dapat memberikan sedikit pedoman, sedikit pengajaran untuk kita sama-sama bersedia menimba ilmu untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala di Mekah suatu hari nanti. Di kesempatan ini saya mengambil kesempatan untuk mengajak semua tingkatan 4 dan tingkatan 5 agar menyertai pertandingan-pertandingan yang kami sediakan. Semoga program kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh, sama-sama anak-anak kita menjayakan program ini bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.